ونظام وأخوة، إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة واتباع للنبوة، إنه دين محمد، إنه دين محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. Bir gece Muhammed'e Çolak'tan geldi Burak, bir gece Muhammed'e Çolak'tan geldi Burak, seni okur Zülcelal, ne durursun kıl hazırlık, ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. ليس في الإسلام ظل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ظل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد، إنه دين محمد. Ne durursun kıl hazırlık. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. ليس في الإسلام ظل، ليس فيه ما يمل، ليس في الإسلام ظل، ليس فيه ما يمل، كل ما فيه يجل، إنه دين محمد، إنه دين محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، صلى الله، صلى الله، صلى الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، صلى الله، صلى الله، صلى الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita sambung perbincangan kita dalam program Bicara Ulama, dan kita membincangkan tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam dalam kitab beliau Bidayatul Sul fi Tafdilir Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mata yang terkulai disembuhkan kembali lebih mengagumkan berbanding mata yang buta yang disembuhkan. Sebagaimana kita tahu, Nabi Isa alaihi salam abra'al akmaha ma'abaqai ainaihi. Nabi Isa dia menyembuhkan mata orang yang buta serta mata itu ada pada tempatnya. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat bahawasanya Nabi ini dia menyembuhkan mata sahabat yang dah tercabut dalam satu peperangan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abu Nuaim, diceritakan bahawasanya Sayyidina Qatadah, seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Qatadah, usibat ainuhu yauma Uhud. Dalam satu peperangan iaitu peperangan Uhud, apabila beliau terkena serangan musuh, maka mata beliau ini jatuh, tercabut lalu jatuh. Lalu dia nak kerak mata dia tadi. Lalu mereka, para sahabat menghalangnya dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kata la. Nabi pegang mata dia, Nabi letak balik di tempatnya dan matanya sembuh. Sehingga dikatakan la yadri ayya ainaihi usibat. Nak ceritanya mata tak disembuh macam biasa. Siapa-siapa dia tak tahu, siapa tak ingat mata mana satu yang pernah tercabut itu. Jadi ini di antara mukjizat kelebihan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu riwayat kata berlaku dalam peperangan Badar dan ada kata dalam peperangan Khandaq. Tapi sebagaimana disebut oleh Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, yang asahnya mata Qatadah ini terjadi kejadian ini pada peperangan Uhud. Seterusnya, menghidupkan hati-hati manusia dengan keimanan lebih mengagumkan berbanding menghidupkan jasad yang mati. Di antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini, ahyahum minal kufri bil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menghidupkan hati-hati manusia dengan keimanan berbanding menghidupkan jasad-jasad yang mati. Kalau mukjizat Nabi Isa itu, menyembuhkan ataupun membangkitkan mayat yang dah mati menjadi hidup, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menghidupkan hati manusia dengan keimanan. Sebagaimana satu kisah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada seorang budak Yahudi, seorang anak orang Yahudi yang dia berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari dia sakit. Famarida fa'atahu ya'uduhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi dia. Dan Nabi duduk dekat dengan kepala dia. Nabi kata, aslim. Wahai budak, kata, masuk Islam kamu. Lalu fanadhara ila abihi, dia tengok kepada ayah dia. Dia tengok kepada ayah dia dan dia takut ayah dia tak bagilah. Okay? Lalu ayah dia kata, faqala lahu ata' Abul Qasim. Ta'atlah kepada Abul Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama. Lalu dia masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi keluar wa huwa yaqul, Nabi kata alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak ini daripada api neraka. Dan satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, alhamdulillahillazi anqadhahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan, membebaskan budak ini dengan sebab aku daripada api neraka. Baik.
Kemudian di antara kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah pahala umat itu dalam lembaran para nabi mereka. Jadi antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala dia memberi balasan pahala kepada para nabi mengikut amalan, keadaan hati dan kata-kata umatnya. Maka umat yang paling ramai dalam syurga ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini menjadi umat yang terbaik. Wa inna ma kanu khairul umami lima tasafu bihi minal ma'arifi wal ahwali wal aqwali wal a'mali. Jadi umat Nabi Muhammad ini menjadi umat yang terbaik disebabkan sifat-sifat yang ada pada mereka. Dari segi makrifat mereka pada Allah, keadaan hati mereka, kata-kata mereka, amalan mereka. Fama min ma'rifatin wala halatin wala ibadatin wala maqalatin wala syai'a mimma yutaqarrabu bihi ila Allah Ta'ala mimma dalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa da'a ilaihi. Dan semestinya semua perlakuan ini, ibadah ini, ucapan ini, amalan ini ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diajar oleh baginda. Dan Nabi pula seru pula nak suruh buat seperti amalan ini. Maka illa walahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamati." Barang siapa yang menyeru seseorang kepada petunjuk, maka dia akan dapat pahala tersebut, pahala petunjuk itu, dan juga orang yang buat amalan tadi akan dapat juga. Dari semestinya orang yang paling banyak pahala adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab umat Nabi ni ramai yang buat amalan yang ditunjukkan oleh Nabi, yang diajar oleh Nabi, maka Nabi lah yang paling banyak kelebihan, yang paling banyak pahala. Wala yablughu ahadun minal anbiya'i ila hadhil martabati. Dan tidak ada riwayat tidak sampai seseorang Nabi yang lain itu kepada martabat ini. Jadi apabila Nabi SAW boleh memberi manfaat kepada separuh ahli syurga, adapun Nabi-Nabi lain hanya memberi sebahagian kecil, juz'an min ajza'i syatral akhar. Maknanya dalam syurga ini umat Nabi separuh. Separuh itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Adapun separuh lagi itu adalah umat Nabi-Nabi yang lain. Nabi-Nabi hak selain daripada Nabi Muhammad. Duk bagi. Tapi Nabi ini separuh itu umat baginda, maka di sini menunjukkan bahawa kanat manzilatuhu sallallahu alaihi wasallam, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qurbi ala qadri manzilatihi fin nab'i. Jadi Nabi boleh bagi manfaat kepada ramai orang dalam syurga itu, ramai manusia, itu menunjukkan manfaat ataupun kedudukan Nabi di sisi Allah Taala lebih dekat. Fama min arifin min ummatihi illa walahu mislu ajri ma'rifatihi mudhafan ila ma'arifihi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada orang yang arif, yang kenal Allah Ta'ala daripada umat baginda, melainkan dia dapat pahala mengenal Allah itu, dan Nabi juga dapat pahala itu ditambah pula dengan makrifahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebabkan inilah Nabi Musa yang kena belah tu, Nabi Musa alaihi salam bersedih kerana cemburu ghibtah. Nabi pada malam Isra, Nabi Musa bersedih. Sebab apa? Sebab dia sedih buka ghibtah. Ghabata biha nabiyana sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa cemburu, bukan dengki tapi cemburu, disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini umat baginda boleh masuk syurga lebih ramai daripada umat Nabi Musa alaihi salam. Jadi di sini nak ceritanya terzahir kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Seterusnya yang ke-17, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ursila ila jinni wal insi. Nabi ini diutuskan kepada jin dan manusia. Dan Allah Ta'ala mengutuskan nabi-nabi lain kepada kaumnya secara khusus. Jadi setiap nabi dia akan memperoleh pahala dakwahnya kepada umatnya. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia memperoleh pahala sekalian yang mereka yang diseru oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Wak baginda seru daripada para jinnya, yang baginda seru daripada kalangan manusianya, maka pahala itu semua sekali kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Taala berfirman, "Walau syi'na laba'asna fi kulli qaryatin nazira." Maka Allah Taala mengatakan, dan jika kami mahu, nescaya kami utuskan di setiap kapur, di setiap tempat itu nazir, orang yang bagi peringatan. Tapi Allah Ta'ala tidak utuskan. Sebab apa? Sebab
An-Nadhir itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajhut tamannun, kenyataan ini menunjukkan bahawasanya lau ba'atha fi kulli qaryatin nadhira, kalau Allah Taala utus ke tiap-tiap kampung, tiap-tiap tempat tu ada dah orang je bagi peringatan, lama hasala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa al-ajru inzarihi li ahli qaryatihi. Maka nescaya Nabi ni hanya dapat pahala orang yang dia seru sahaja di tempat dia. Kaum Quraisy lah. Tapi tidak. Nabi ini dia mendapat pahala kaum Quraisynya, orang Arabnya, orang Ajamnya daripada dulu sampai sekarang. Maka pahala berterusan masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan martabat Nabi kita ini sentiasa tinggi dan terus tinggi. Itulah kita ucap selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maknanya ini satu ucapan doa kita minta Allah Taala selawat kepada Nabi, diangkat martabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya wa minha, Allah Taala bercakap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Adapun Nabi Musa ini Allah Taala bercakap di Bilwadil Muqaddas, di Bukit Tur Saina. Maka ini nak cerita bahawasanya kemuliaan yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kemudian yang ke-19, umat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling awal masuk syurga. Jadi semestinya ini jelas. Orang yang mula-mula boleh masuk syurga semestinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat baginda. Maka ini nak ceritanya orang yang boleh masuk mula-mula ni special dan lebih pada orang lain. Hal inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq." Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Nabi kata kami adalah golongan yang terakhir daripada ahli dunia dan golongan yang awal di hari kiamat. Walaupun kami ni terzahir pada akhir waktu, akhir zaman dan nisbah ahli dunia, tapi kami di akhirat nanti orang yang mula-mula diberi hukuman, dan kami ini orang yang mula-mula masuk dalam syurga. Ini juga menunjukkan keistimewaan yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kehormatan, as-su'dadu mutlaqan. Maka kehormatan dan kemuliaan sebenar di hari kiamat. Antaranya adalah sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kehormatan yang diberikan kepadanya, baginda juga menyatakan kehormatan ini juga diperoleh di hari kiamat. Kalau dalam hadis yang kita dah baca sebelum ni, ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Ada satu riwayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawasanya ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Aku ni penghulu bagi sekalian anak Adam di hari kiamat. Maka di hari kiamat nanti yang menjadi penghulunya, yang jadi ketuanya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Dan orang yang mula-mula dibangkitkan daripada kubur, wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in. Dan orang yang mula-mula bagi syafaat dan mula-mula diberi keizinan untuk memberi syafaat di hari kiamat nanti. Di hari yang mana yauma yafirrul mar'u min akhih. Lelaki ni lari daripada anak beranak dia. Wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Lari daripada ayah dan mak dia. Lari daripada isterinya. Tapi pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang boleh bagi syafaat kepada kita dan jadi penghulu kepada kita semua. Ini adalah kehormatan dan kemuliaan yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk di hari kiamat nanti tawajjuhu ilaih. Semua makhluk ini tawajjuh menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Antaranya baginda mengkhabarkan bahawa seluruh makhluk berhajat kepadanya pada hari kiamat nanti, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian ini sebagaimana disebut dalam hadis sahih Muslim yang kita dah baca pada sesi yang lalulah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diberikan maqamul wasilah. Antaranya baginda bersabda, al-wasilatu manzilatun fil jannah. La tambagi an takuna illa li 'abdin min 'ibadillahi ta'ala. Wa arju an akuna anna huwa faman sa'alallaha liyal wasilata halat 'alaihi syafa'atu. Nabi bersabda, al-wasilah adalah satu kedudukan di dalam syurga yang tidak diberikan melainkan kepada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah. Jadi Nabi kata, aku berharap akulah yang dapat kedudukan itu. Siapa yang berdoa kepada aku agar diberikan kepadaku al-wasilah ini, halat lahu syafa'ah,
halat alaihi syafa'ah, nescaya dia akan mendapat syafaat aku. Inilah doa yang kita baca setelah dilaungkan azan. Maka ini antara doa supaya kita minta Nabi kita diberikan al-wasilah ini, dan asbab kepada kita berdoa tadi, kita mendapat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan makam ini kita tidak minta kepada nabi-nabi lain. Yang mendapat makam ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya 70,000 umat baginda masuk syurga tanpa hisab. Jadi antaranya ini juga menunjukkan kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila umatnya dapat kelebihan, ini menandakan yang lebih itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 70,000 boleh masuk dalam syurga. Maka ini adalah satu kelebihan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan telaga Al-Kausar dan Al-Haud. Ini dua telaga yang berbeza. Haud dan Kausar. Antaranya adalah telaga Al-Kausar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga, dan telaga Al-Haud. Al-Kausarul ladzi u'tihi fil jannah wal haudul ladzi u'tihi fil mauqif. Maknanya telaga Al-Kausar ini diberikan dalam syurga, dan Al-Haud ini diberikan ketika tempat perhimpunan di pada masa nanti. Jadi Al-Kausar itu satu sungai dalam syurga, dan Haud itu pada ketika Nabi berhimpun dengan umat baginda di pada masa. Maka ini adalah satu kelebihan yang tidak ada pada Nabi lain, sebab tidak diriwayatkan bahawasanya nabi-nabi lain itu diberikan telaga seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan kemudian umat baginda terkedepan dengan kemuliaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna as-sabiquna. Kami adalah golongan terakhir tapi hok duduk depan. Riwayat Imam Muslim. Jadi yakni kami ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir dari segi zaman dan yang terkedepan dari segi sifat dan kelebihan. Boleh dikatakan juga terkedepan dengan maksud mula-mula masuk ke dalam syurga, sebagaimana yang kita sebut sebelum ni lah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, was-sabiquna as-sabiqun, dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia. Ini as-sabiqun, orang yang segera, yang mendahului mengerjakan kebaikan dan yang akan mendahului mendapat balasan di akhirat nanti. Bahkan di akhirat nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi saksi kepada ke atas umat-umat yang lain. Apabila nabi-nabi lain itu dipanggil, apabila umat nabi-nabi lain ditanya, adakah nabi kamu telah bagi seruan kepada kamu, kenapa kamu tidak beriman? Adakah nabi kamu telah menyebarkan dakwah, telah sampaikan agama kepada kamu? Lalu kata umat-umat lain ini, umat nabi-nabi lain yang kufur, dia kata tidak. Dia kata tidak. Tidak sampai dakwah kepada kami. Lalu dipanggil umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah benar apa yang disebut oleh umat-umat nabi yang lain ni? Maka kita pada masa itu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas mereka. Kita katakan bahawasanya nabi-nabi mereka sudah sampaikan dakwah kepada mereka sebenarnya, tapi mereka tidak beriman. Mereka tidak beriman. Dan yang menjadi saksi pula kepada kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diberitahu oleh umat aku itu adalah benar, kerana aku yang sampaikan kepada umat aku. Jadi ini nak ceritanya kelebihan yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kelebihan itu berdasarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya 26, dihalalkan rampasan perang. Uhillas lahul ghanaim walam tuhalla li ahadin qablahu. Dihalalkan rampasan perang dan umat baginda berada dalam saf seperti malaikat. Maka di antara kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah apabila berlaku peperangan, kalau umat-umat terdahulu dia tidak boleh ambil harta rampasan perang tersebut. Tapi adapun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ambil harta tersebut jadi ghanimah. Dia halalkan. Dan saf umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disusun seperti malaikat. Wa ju'ilat lahul ardu masjida wa turabuha tahura. Dan bumi ini boleh dijadikan masjid untuk baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala tanahnya boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini tidak diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik.
begitu juga dalam bab najis. Kalau umat nabi-nabi lain, kalau pakaiannya sudah kotor, maka dia tidak boleh guna lagi pakaian itu. Adapun umat Nabi SAW boleh digunakan lagi dengan syarat kita sucikan dengan guna air lah. Maka ini adalah keistimewaan dan ketinggian yang diberikan kepada umat Nabi SAW. Dan seterusnya Allah Ta'ala dia puji akhlak Nabi SAW ini sebagaimana jelasnya dari Al-Quran menyebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab itulah kata para salafus salih, maknanya ulama-ulama terdahulu dia cukup malu nak puji Nabi. Tak? Sebab apa dia cukup malu dipuji? Dia puji juga, tapi bila dia ingat kepada pujian Allah Ta'ala ini, maknanya cukup dengan pujian Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW. Kalaulah Allah Ta'ala sendiri hak puji Nabi, wa innaka ya Muhammadu la'ala khuluqin azim, sesungguhnya kamu itu Muhammad berada di atas akhlak yang tinggi, maka bagaimana kita sendiri nak puji Nabi? Tak ada nak puji, sebab Allah Ta'ala dah puji Nabi SAW, tapi kita tetap kena puji Nabi lah. Tapi nak ayatnya itu kemuliaan Nabi, sehingga yang memujinya itu adalah pencipta sekalian alam ini, Tuhan kita Rabbul Alamin. Maka pujian daripada golongan yang tinggi, kebiasaannya bagi sesuatu semestinya menunjukkan tingginya kedudukan yang dipuji itu. Makna dalam sunnah dunia semestinya kalau orang-orang yang jawatan tinggi, kedudukan tinggi, dia puji orang yang rendah ataupun sesuatu, maka semestinya sesuatu itu adalah tinggi sebenarnya. Okay. Apatah lagi yang memuji itu adalah Tuhan yang maha tinggi, yang melebihi mereka yang tinggi. Maka itu menunjukkan kelebihan yang ada pada Nabi kita SAW. Kemudian yang seterusnya, Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada baginda SAW dengan 3 cara. Bukan 8 cara, itu sebagaimana disebut dalam syarah Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Maknanya ada 8 cara Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi SAW. Cuma di sini disebut ketiga cara. Maka Allah Ta'ala dia turunkan wahyu kepada Nabi SAW, baginda SAW, pertama sekali dengan ar-ru'ya sadiqah, dengan mimpi yang benar. Yang kedua, al-kalamu min ghairi wasitah, percakapan tanpa ada penghubung. Ini sebagaimana yang berlaku ketika Isra' wal Mi'raj, kemudian melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian kitab baginda SAW ini sudah terkandung di dalamnya kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah Ta'ala menjanjikan untuk jaga kitab Al-Quran ini, yang menunjukkan bahawasanya kitab ini mulia kerana Nabi kita SAW juga adalah orang yang mulia. Maka dalam kitab Nabi SAW iaitu Al-Quran ini mustamilun ala majtamalat alaihi tauratu, dah terkandung dalamnya apa yang ada dalam Taurat, dalam Injil dan Zabur. Wa fuddila bil mufassal, dan kitab Al-Quran ini dilebihkan daripada kitab-kitab lain ni dengan ada dalamnya surah-surah Al-Mufassal, surah pendek-pendek ni lah. Dalam surah Juzul Amma apa tu, surah pendek-pendek. Itu di antara kelebihan kitab Nabi SAW. Kemudian akhir sekali pada pagi ni, pahala umat baginda SAW digandakan walaupun amal yang dilakukan adalah sedikit. Ini amat-amat jelas. Sebab apa? Sebab walaupun amalnya sedikit, tapi kelebihannya banyak disebabkan kelebihan Nabi SAW tadi. Anna ummatahu aqallu amalan. Sebab umat Nabi ni 3 tahun je. Umat Nabi-Nabi lain ada hak sampai 900 tahun, ada hak sampai 100 tahun. Jadi kita dalam buat amal ini semestinya sikit lah. Anna ummatahu aqallu amalan mimman qablahum, tapi wa aksaru ajra, tapi lebih banyak nisbah pahala. Kama jaa fil hadisis sahihi, sebagaimana yang datang dalam hadis sahih, di antaranya riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, innama baqaukum fima salafa qablakum minal umami kama baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Ini di antara hadis yang disebut bahwasanya sesungguhnya kamu ni umat Nabi ini duduk di atas dunia ini nak dibandingkan dengan umat-umat sebelum kamu ini seolah-olah baina salatil asri ila ghurubis syamsi, di antara semaya asar sehingga nak maghrib dah. Kemudian didatangkan ahlu Taurah, kitab Taurah, fa'amilu biha.
maka mereka beramal dengan Taurat. Hatta idzan tasafan naharu ajazu fa'atu qiratan wa uti ahlul injil al-injila, diberikan kepada ahli Injil itu kitab Injil, maka fa'amilu ila salatil asri, mereka buat amal sampai semayasa, summa ajazu, patu mereka pun lemah, maka diberikan pahala kepada mereka qiratan, summa utina al-Qur'ana, maka kita ni diberikan Al-Quran, fa'amilna ila ghurubis syamsi, maka kita beramal dengan Al-Quran ini sampai tergelam matahari, fa'utina qirataini, kita diberi dua qirat, maknanya digandakan berbanding dengan umat-umat lain. Maka inilah di antara kelebihan yang ada pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebabkan kelebihan yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada kelas yang terakhir nanti, perbincangan yang terakhir pada hari Selasa depan nanti, berbaki dalam sekitar 14 ataupun 15 kelebihan yang disebut di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واعتصموا بحبل رب العالمين. اتحدوا يا أمة المسلمين واعتصموا بحبل رب العالمين. فاجتمعوا